Shalom dan selamat petang pada semua jemaat Tuhan yang menonton dan mendengarkan sabda pada petang hari ini. Saya Stephanie, saya merupakan peguam daripada firma guaman Stephanie, Yahya dan Yunis Ding Advocates Lawas Sarawak. Hari ini sangat-sangat diberkati kerana diberikan peluang untuk berkongsi sekali lagi dengan jemaat Tuhan yang ada dalam sabda pada hari ini tentang topik yang hangat untuk masa kini, dan saya diberikan tanggungjawab dan kepercayaan untuk berkongsi dengan anda semua, dengan jemaat, iaitu berkaitan dengan topik yang saya rasa sangat tabu di dalam komuniti kita, iaitu perceraian. Okay? Dan untuk hari ini kita akan kupaskan tentang penceraian serta bagaimana kesan penceraian itu kepada keluarga Kristian khususnya. Okay, jemaat Tuhan yang saya kasih sekalian, kita akan mengupas topik ini pada hari ini satu per satu. Okay, maksudnya saya akan kupaskan terlebih dahulu tentang definisi penceraian tersebut, okay, dan jenis penceraian serta undang-undang yang menyelia penceraian, or in other words, the law that governs divorce matters. Okay. Dan yang kedua, kita akan mengupas dari segi proses penceraian itu sendiri. Tapi secara singkat, kita akan mengupas tentang bagaimana proses penceraian itu dipohon. Okay. Dan yang ketiga, baru kita akan mengupas tentang bagaimana penceraian itu memberikan impak ataupun kesan kepada keluarga Kristian. Okay. Dan yang paling penting, jika berlakunya penceraian, siapakah pihak yang lebih menerima kesan ataupun impak daripada penceraian tersebut. Jadi kita akan mengupas poin-poin ini pada hari ini, dan tanpa membuang waktu kita akan terus kepada topik yang pertama, poin yang pertama, iaitu definisi penceraian. Okay. Jemaat Tuhan yang saya kasih sekalian, untuk skop penerangan berkenaan dengan topik pada hari ini, saya akan limitkan kepada penjelasan secara perundangan, ilmiah, pengalaman, serta case search, okay, dan bukannya secara alkitabiah. Okay, ini apa yang saya kongsikan adalah sepenuhnya berdasarkan kepada pemerhatian saya sebagai seorang peguam yang mengendalikan kes penceraian. Okay, kita masuk kepada definisi penceraian. Jika saya tanya kepada jemaat di luar sana, apakah yang kamu faham tentang penceraian? Apakah kamu faham tentang definisi penceraian? Dan saya percaya rata-rata orang akan katakan bahawa penceraian ini adalah perpisahan. Okay. Saya ingin jelaskan bahawa perpisahan dan juga penceraian itu adalah dua hal yang berbeza. Ianya bukan hal yang sama, bukannya perkara yang sama, tetapi dua perkara yang berbeza. Ada perkahwinan yang hanya berpisah, maksudnya kedua-dua suami isteri itu hanya berpisah dalam satu tempoh yang ditentukan, tetapi pada akhirnya akan kembali hidup dan tinggal sebagai suami isteri. Okay. Dan yang kedua pula, penceraian. Okay. Penceraian ini bermaksudnya kita menceraikan ataupun meniadakan apa yang telah dipersatukan. Maksudnya, contohnya yang sangat jelas adalah perkahwinan. Perkahwinan itu maksudnya satu penyatuan. Jadi penceraian itu adalah daripada ayat cerai berai, maksudnya kita memisahkan dan menceraikan dan meniadakan apa yang telah dipersatukan. Okay. Itu adalah definisi secara layman, satu pengertian yang sangat singkat. Dan kita tengok
penceraian itu sendiri adalah satu kata lawan ataupun situasi berlawanan dengan perkahwinan. Kalau perkahwinan, kita lihat bahawa perkahwinan ini adalah satu acara yang diwar-warkan, satu acara yang diraikan, yang dibesar-besarkan, yang dinanti-nantikan, yang diraikan secara besar-besaran. Tetapi dibandingkan dengan penceraian, penceraian ini adalah sesuatu yang sangat privacy dan sangat confidential. Dan biasanya siapa yang terlibat dengan penceraian ini, mereka akan pastikan bahawa penceraian ini prosesnya dibuat secara diam-diam. Memang kalau melibatkan penceraian, dia tidak ada istilah acara penceraian, seperti acara perkahwinan tiada. So kita teruskan lagi. Penceraian ini dikenali sebagai pembatalan perkahwinan. Dia ada satu istilah sebenarnya, dan undang-undang ataupun akta yang menyelia hal yang berkaitan dengan penceraian ini adalah Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian 1976, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Law Reform Act 1976 for Marriage and Divorce. Jadi di dalam akta ini, akan menyelia apa-apa hal yang berkaitan dengan penceraian dan juga perkahwinan. Ingin saya maklumkan bahawa setiap perkahwinan yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara, maka perkahwinan itu adalah tertakluk kepada undang-undang akta ini. Dan sekiranya berlaku penceraian di kemudian hari, maka penceraian itu juga akan diselia oleh undang-undang ini. Maksudnya the divorce and the marriage will be governed by this law, oleh akta ini. Dan seterusnya, penceraian itu sendiri ada dua jenis. Mungkin ada setengah orang, kebanyakan orang di luar sana, bila kita sebut tentang penceraian, yang dia tahu hanya bercerai, itu saja. Tapi dari segi perundangannya, penceraian ini dia ada dua jenis. Yang pertama adalah penceraian secara persetujuan bersama, ataupun kita panggil sebagai mutual consent atau joint petition, di mana kedua-dua pihak, suami dan isteri, bersetuju untuk bercerai, dan mereka bersetuju kepada setiap isi kandungan dokumen penceraian, ataupun kita panggil sebagai the joint petition. Jadi setiap tuntutan yang dikemukakan dalam dokumen tersebut dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Jadi makanya ianya dianggap sebagai dan digelar sebagai penceraian secara persetujuan bersama. Dan yang kedua adalah persetujuan satu pihak. Penceraian persetujuan satu pihak ini adalah maksudnya seperti ini. Contohnya, isteri ingin menceraikan suami, tetapi suami tidak bersetuju. Itu adalah penceraian satu pihak. Dan ada banyak orang yang tanya kepada saya, kalau contohnya saya sebagai seorang suami, isteri saya ingin menceraikan saya dan saya tidak bersetuju untuk menceraikan dia, adakah penceraian itu masih dapat diteruskan tanpa persetujuan saya sebagai seorang suami? Jawapannya boleh. Walaupun satu pihak tidak bersetuju untuk bercerai dan satu pihak ingin meneruskan dengan proses penceraian, proses itu masih boleh diteruskan dengan syarat pihak yang memulakan permohonan penceraian tersebut haruslah memberikan grounds of divorce yang relevan. Kenapa dia ingin menceraikan pihak yang satu lagi tanpa persetujuan pihak tersebut. Jadi untuk penceraian mutual consent ataupun persetujuan bersama ataupun single petition ini, untuk mutual consent ianya disediakan
ataupun ditetapkan di dalam Section 52, Section 52 Akta Membaharui Undang-Undang 1976, manakala untuk permohonan penceraian satu pihak adalah di bawah Section 54 di bawah akta yang sama. Okey, jadi saya tidak akan menjelaskan dengan mendalam tentang Section 52 dan juga Section 54 ini. Okey, memandangkan waktu yang diberikan kepada saya agak singkat. Okey, kita teruskan lagi. Permohonan penceraian ini adalah dibuat di hadapan Mahkamah Tinggi dan akta ini hanya menyelia perkahwinan bukan Islam, a non-Muslim marriage. Okey, dan perkahwinan yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Bagi perkahwinan kampung atau adat, bidang kuasa penceraian ataupun perkahwinan sepenuhnya bergantung kepada budi bicara Mahkamah Adat berdasarkan kepada adat masing-masing. Okey, jadi maksudnya bagi pasangan suami isteri yang mendaftarkan perkahwinan di Jabatan Pendaftaran Negara, anda secara rasminya tertakluk kepada akta ini, kepada undang-undang ini. Jadi sekiranya berlaku penceraian di kemudian hari, maka akta yang sama yang akan menyelia kes penceraian tersebut. Dan bagi yang Muslim pula, Muslim biasanya memang it is governed by the Syariah law. Okay, so perkahwinan yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara ini adalah a civil marriage, we call it is under the civil law. Okay, dan untuk yang perkahwinan di bawah adat pula, ianya disediakan oleh Mahkamah Adat. So ini adalah sedikit sebanyak yang saya boleh terangkan tentang definisi penceraian tersebut dan juga undang-undang that governs this matter ataupun undang-undang yang menyelia hal ini. Okey, yang kedua, tanpa membuang waktu, kita teruskan kepada poin yang kedua, iaitu proses penceraian. Okey, bagaimana proses penceraian itu boleh dimohon. Okey, proses penceraian, permohonan penceraian ini hanya boleh dipohon di hadapan Mahkamah Tinggi. Okey. Permohonan pendaftaran penceraian tidak semudah seperti pendaftaran perkahwinan. Saya banyak mendengar, dan banyak juga klien saya yang mana mereka pergi ke JPN untuk mendapatkan borang penceraian. Ingin saya tegaskan bahawa tiada borang penceraian. Tiada borang penceraian di Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau anda pergi ke JPN untuk mendaftarkan penceraian, anda akan dirujuk kepada peguam. Dan peguam akan menguruskan semua dokumentasi untuk permohonan penceraian tersebut. Dan sedikit selingan, ada seorang klien saya yang pernah bertanya, kenapa pendaftaran penceraian ini tidak boleh dibuat semudah seperti pendaftaran perkahwinan? Maksudnya hanya datang sign dan bawa saksi dan kemudiannya sah. Okay? Bagaimana sahnya sebuah perkahwinan yang ditandatangan di hadapan pendaftar? Begitu juga sepatutnya sahlah penceraian itu jika ditandatangani ataupun menggunakan proses atau prosedur yang sama. Dia lagi senang dia beritahu. Dan bagi saya, disebabkan ianya senanglah, maka tiada proses pendaftaran penceraian yang dibuat seperti proses pendaftaran perkahwinan. Kamu boleh bayangkan sekiranya permohonan perceraian itu semudah seperti permohonan perkahwinan. Saya boleh katakan bahawa sistem JPN mungkin sudah penuh dengan permohonan penceraian. Dan apa yang saya lihat dari segi civil law sendiri, undang-undang sivil sendiri, walaupun di dalam undang-undang itu membenarkan penceraian, tapi pada masa yang sama mereka meletakkan satu
strict requirement, keperluan yang sangat-sangat tegas kepada the grounds of the divorce. Melainkan penceraian itu adalah penceraian yang dipersetujui, okay? Maka senang untuk being granted as we call it, ataupun diperbolehkan. Tetapi jika penceraian itu adalah atas permohonan satu pihak, maka yang satu pihak yang ingin meneruskan penceraian itu haruslah membuktikan grounds of divorce yang relevan, okay, yang boleh diterima oleh mahkamah. Alright, so itu sedikit sebanyak tentang bidang kuasa mahkamah. Dan proses pertama dalam permohonan penceraian ini adalah petition. Petition ini adalah satu dokumen penceraian, okay, yang mana di dalam petition ini setiap tuntutan yang dikemukakan akan kita letakkan ataupun akan kita draftkan di dalam petitions tersebut. Okay. Sekiranya pasangan memiliki anak, okay, jadi di dalam petition tersebutlah kita akan kemukakan bagaimana kebajikan anak tersebut, apakah yang akan berlaku kepada anak tersebut selepas penceraian kedua-dua orang tuanya. Okay. Dan penceraian, untuk disingkatkan cerita, okay, untuk proses pendaftaran penceraian ini, mahkamah akan kemudiannya mengeluarkan satu perintah mahkamah, okay, dan selepas didengarkan di mahkamah tinggi, dan satu dokumen yang dipanggil sebagai Decree Nisai Mutlak akan dikeluarkan oleh mahkamah tinggi 3 bulan selepas kes itu didengarkan. Okay, jadi selepas kes itu dibawa ke mahkamah, mahkamah akan memberikan masa 3 bulan. Saya menganggap 3 bulan ini adalah sebagai cooling period. Maksudnya jika pasangan ingin mengubah fikiran, mereka boleh buat dalam tempoh 3 bulan ini. Okay, namun jika tidak, maka program akan teruskan dengan filing sijil Decree Nisai ataupun sijil penceraian yang kemudiannya akan didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara Kuching untuk bahagian Sarawak. Okay, itu adalah secara ringkas untuk proses penceraian. Alright. So, kita bergerak kepada kesan penceraian. Okay, saya ingin fokuskan kepada kesan penceraian ini. Untuk kesan penceraian ini, bagi saya ianya bukan sahaja di dalam keluarga Kristian, tapi rata-rata jika kita lihat bahawa kesan penceraian ini biasanya akan memberi impak dia adalah kepada keluarga yang memiliki anak. Okay, dan bagi saya hanya orang yang pernah ataupun hanya orang yang lahir di dalam keluarga yang mana berakhir dengan perceraian sahaja yang tahu bagaimana besarnya impak penceraian tersebut terhadap hubungan suami isteri, terhadap hubungan anak beranak, okay, dan terhadap hubungan kekeluargaan itu sendiri. Sebagai saya ada satu pengalaman, okay, satu perkongsian daripada saya. Saya pernah mengendalikan satu kes penceraian, di mana kes penceraian itu adalah persetujuan bersama di mana di antara kedua-dua pihak. Dan beberapa hari sebelum penceraian itu disahkan, ini selepas tempoh 3 bulan, okay, beberapa hari sebelum tempoh 3 bulan itu habis, saya didatangi oleh ahli keluarga besar kedua-dua pihak, ibu bapa, anak-anak kepada pihak yang bercerai serta adik-beradik kepada anak yang ingin bercerai. Mereka datang berjumpa dengan saya dengan satu rombongan yang besar dan mereka bagi tahu, katanya, siapa Stephanie, siapa peguam Stephanie. Okay, jadi mereka pun masuk ke ruangan saya dan pada masa tu saya sedang menguruskan drafting sijil Decree Nisai, Certificate of Decree Nisai to be made absolute. Okay, maksudnya sijil penceraian tersebut kira mau
siap sedia lah. Okay. Dan file itu ada di hadapan mereka. Jadi saya pun tidak tahu mereka ni siapa. Jadi file tu ada di depan saya dan di depan mereka. Dan akhirnya orang tua kepada pasangan ini tanya, kamu yang uruskan kes penceraian anak kami kah? Macam tu kan. So saya kata, ya. Saya pun tanya, kamu siapa? Dan mereka perkenalkan diri sebagai ahli keluarga terdekat pasangan suami isteri yang ingin bercerai itu. Dan apa yang mereka mahu adalah mereka mahu supaya proses penceraian ini dibatalkan serta merta. Dan saya melihat wajah anak dia, anak perempuan dia, tingkatan 3 pada masa itu. Anak dia tengok wajah saya dengan satu harapan yang mana saya boleh membatalkan penceraian itu serta merta juga. Tapi saya katakan kepada mereka, proses penceraian ini hanya boleh dibatalkan dengan persetujuan dan keizinan kedua-dua pihak. Selain daripada mereka, saya tidak boleh membatalkan penceraian ini. Lagipun penceraian ini adalah satu penceraian yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Dan saya melihat wajah kekecewaan di wajah mereka. Okay. Dan beberapa hari selepas itu saya menelefon kedua-dua suami isteri ataupun soon to be ex-husband and ex-wife, sama ada mereka ingin meneruskan penceraian tersebut, dan saya diberikan arahan untuk meneruskan. Okay. Dan sampai sekarang of course kes tersebut sudah pun selesai, tapi bagi saya impak tu masih terasa. Okay, dan itu adalah kes pertama, pengalaman pertama yang saya lalui, yang mana melibatkan keluarga besar, penglibatan keluarga besar dan juga anak-anak mereka. Jadi kita lihat bahawa keputusan penceraian itu bukan sahaja memberi kesan kepada anak-anak, tetapi dia memberi kesan kepada keseluruhan institusi kekeluargaan tersebut. Okay. Dan sekali lagi saya katakan bahawa walaupun penceraian ini dilihat sebagai satu alternatif yang terakhir, selepas mungkin kedua pihak berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka, tapi akhirnya tiada jalan keluar dan satu-satunya jalan yang boleh diambil adalah melalui penceraian. Okay. Dan namun demikian, setiap keputusan yang diambil, okay, pasti at the end of the day akan melukakan satu pihak. Kalau bukan melukakan pihak yang terlibat, dia akan melukakan pihak lain. Okay, jadi dalam kes ini, sekiranya dalam perkahwinan itu ada anak, okay, mereka memiliki anak hasil pada perkahwinan. Jadi mereka harus tahu bahawa keputusan penceraian itu akan memberi impak yang besar kepada anak-anak mereka. Okay, itu sebabnya ada kes di mana ada pasangan yang hanya menuntut penceraian itu selepas anak-anak mereka berumur 15 tahun ke 16 tahun ke atas. Okay. Sebab pada masa itu anak-anak mereka boleh berfikir, mungkin mereka boleh memahami situasi yang terjadi di antara ibu bapa mereka. Okay. Namun walau bagaimanapun, bagi penceraian yang melibatkan ataupun yang mana pasangan itu memiliki anak, hal pertama yang peguam ataupun mahkamah ingin pastikan dan tekankan adalah bagaimana the welfare, bagaimana penjagaan kebajikan kanak-kanak tersebut selepas ibu bapa mereka bercerai. Maksudnya harus ditentukan dari segi hak penjagaan, hak perbelanjaan serta tempat tinggal kanak-kanak nanti. Jadi dalam kes seperti ini biasanya saya akan nasihatkan supaya hak penjagaan serta hak perbelanjaan itu dikongsikan di antara pasangan walaupun mereka sudah bercerai. Okay, dan harus diingatkan bahawa penceraian itu hanya berkuat kuasa di antara suami isteri. Penceraian tidak memutuskan hubungan serta tanggungjawab ibu bapa kepada
anak-anak mereka. Itu harus diingati dan harus ditekankan. Okay? Dan seterusnya, dari segi konteks orang Kristian pula, bagaimana penceraian itu memberi kesan bagi orang Kristian. Terus terang saya katakan, peratusan penceraian di kalangan orang Kristian semakin meningkat. Okay, semakin meningkat. Dia bagaikan cendawan yang tumbuh setelah hujan. Dan pengalaman saya pernah mengendalikan kes penceraian yang termuda, kedua-duanya adalah orang Kristian, yang termuda di mana kedua-duanya berumur 21 tahun, 22 tahun ketika mereka diceraikan, okay? Dan perkahwinan mereka hanya bertahan 1 tahun lebih, kira almost 2 years. Mereka adalah pasangan yang termuda sekali yang pernah saya kendalikan. Dan setiap kes penceraian yang saya buat, saya akan tanyakan satu soalan kepada klien saya. Apakah kamu betul-betul pasti ingin meneruskan penceraian ini? Selepas penceraian ataupun proses penceraian ini dimulakan, there's no way back. Itu yang saya maklumkan kepada klien saya. Sebab saya ingin pastikan bahawa keputusan yang mereka buat itu adalah keputusan yang tidak akan will not be regretted in future. Okay. So, secara peribadi, melihat peningkatan kes penceraian di kalangan komuniti kita memang sangat-sangat menyedihkan. Dan ada juga yang mengatakan bahawa kalau perkahwinan yang disatukan di dalam gereja confirm akan berkekalan sehingga ke anak cucu, tidak akan ada penceraian. Salah, itu salah sama sekali. Saya melihat banyak kes di mana perkahwinan yang dipersatukan di dalam gereja sekalipun akhirnya berakhir juga dengan satu perceraian. Okay. Dan memandangkan topik penceraian ini masih dianggap tabu dan tidak banyak gereja yang mengulas ataupun menekan tentang topik ini, maka tidak banyak orang yang tahu tentang the pros and cons kepada penceraian ini. Dan saya berpendapat bahawa penekanan penceraian ini haruslah diketengahkan. Sama seperti kita memprioritikan topik perkahwinan, topik penceraian juga haruslah diprioritikan, khususnya kepada pasangan muda, pasangan yang baru berkahwin. Kesan penceraian kepada orang Kristian sangat-sangat serius. Sekiranya tidak dikawal, maka institusi kekeluargaan di dalam kalangan orang Kristian akan lumpuh dan akibatnya kita akan melihat banyak masalah-masalah sosial yang akan timbul. Contohnya masalah sosial di kalangan anak-anak, masalah pengabaian tanggungjawab oleh ibu bapa. Dan banyak lagi. Bagi saya, bagaimana terbentuknya peribadi atau karakter seseorang itu adalah bermula daripada hubungan kekeluargaan. Dan kekeluargaan itu hanya terbentuk dalam sebuah perkahwinan, dan perkahwinan itu adalah satu kesatuan. Penceraian itu maksudnya kita menceraikan, memisahkan apa yang tadi persatukan. Seperti yang saya maklumkan tadi. So, sekiranya kes penceraian ini tidak dikawal, saya bimbang melihat bagaimana anak-anak muda kita, khususnya anak-anak Kristian kita di luar sana. Saya masih ingat sebelum saya menutup topik perkongsian saya pada hari ini, saya masih ingat kepada satu nasihat ibu muda, seorang ibu kepada saya. Dia katakan pelayanan itu bukannya bermula dalam gereja, tetapi pelayanan itu bermula di kalangan keluarga. Jika pelayanan dalam keluarga gagal, bagaimana kamu melayani jemaat-jemaat Tuhan di luar sana? Dan bila saya menyediakan topik perbincangan ataupun topik kita pada hari ini, topik perkongsian, itu adalah hal yang saya ingat. Sebab bagi saya itu adalah benar.
pelayanan yang terutama adalah pelayanan di dalam keluarga, dan kedua barulah pelayanan di antara jemaat-jemaat di luar sana. Okey, jadi sampai sini saja perkongsian saya. Maaf, perkongsian saya sangat-sangat singkat kerana waktu yang diberikan sangat-sangat singkat, tetapi sekiranya ada apa-apa soalan yang ingin ditanya dan mungkin anda rasa segan, anda boleh, jemaah boleh bertanya secara peribadi dan saya boleh konfirmkan sebagai garanti bahawa soalan ataupun jawapan yang akan saya berikan adalah personal dan private. Okay, tidak akan dikongsikan. Saya jamin it will be confidential dan juga private. Okay, jadi sampai sini daripada saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.